Keperluan untuk menubuhkan Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia atau NAHRIM bermula daripada hasil kajian Ketuan DEF Hidrolik pada tahun 1990. Laporan kajian tersebut memperlakukan penubuhan Pusat Penyelidikan keupayaan untuk menjalankan kajian simulasi fizikal dan analisis hidrodinamik ataupun numerikal terhadap proses fenomena, morfologi dan ekologi sungai serta pantai yang berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti manusia. Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 14 April 1993 selepas keputusan Jemaah Menteri pada 2 Oktober 1991. Bermula 23 September 2020, baru-baru ini, Jemaah Menteri telah meluluskan penjenamaan semula NAHRIM kepada Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia. NAHRIM menjalankan penyelidikan asas dan gunaan, perkhidmatan perlindungan berasaskan kepakaran, penasihat, pusat rujukan kebangsaan dan menjalinkan rangkaian kerjasama dengan organisasi penyelidikan dalam dan luar negara berkaitan dengan air dan persekitarannya. Visi NAHRIM ialah untuk menjadi sebuah pusat rujukan penyelidikan air dan persekitarannya yang terunggul di dunia. Manakala misi NAHRIM meneraju penyelidikan dan pembangunan dalam sektor air untuk memacu ekonomi negara demi kelestarian alam sekitar. NAHRIM amat komited dalam menjalankan R&D dalam bidang air dan persekitarannya, termasuk pantai dan oceanografi serta penyelidikan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Soalan saya adalah flum 100 meter pelbagai fungsi yang digunakan untuk menjalankan pemodelan fizikal. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk memahami secara lebih mendalam impak kenaikan aras laut terhadap ban-ban di pesisiran pantai negara. Okey, di sini kami menggunakan dua perisian. Perisian pertama adalah HR Merlin, iaitu untuk mengawal pedal ombak ini digunakan oleh kami untuk menghasilkan ombak yang diperlukan oleh penyelidik seperti mengawal ketikan ombak, jenis-jenis ombak dan sebagainya. Untuk perisian kedua kami menggunakan HR Deck di mana dia ini mengambil data semasa kajian dilakukan iaitu ketinggian ombak. NAHRIM juga amat komited membantu kementerian dan negara dalam menangani isu-isu air semasa selain menyumbang khidmat kepakaran dan konsultansi dalam dan luar negara. Di hadapan adalah model fizikal bagi takungan ringlet di Cameron Highland. Tujuan kita buat model fizikal ini adalah bagi mengkaji angkutan endapan di dalam takungan ringlet ni. Kajian ini adalah bagi membantu pihak Tenaga Nasional Berhad iaitu TNB untuk menghasilkan satu pelan pengurusan endapan tanah di sekitar kolam takungan ringlet ini. Makmal Kualiti Air NAHRIM adalah makmal berakreditasi ISO 17025. Makmal ini menjalankan analisis kimia dan analisis mikrobiologi. NAHRIM telah merangka pelan strategik dalam pengurusan R&D sehingga tahun 2030 yang merangkumi 4 agenda utama iaitu: pertama, penyelesaian saintifik iaitu perubahan iklim, pantai dan oceanografi, pengawasan air masin. Yang kedua, air untuk kehidupan seperti penyakit bawaan air, hakisan dan endapan, TAPS ataupun takungan air pinggiran sungai, teknologi air dan air alternatif, dan akhir sekali air tebus guna. Ketiga adalah kolaborasi strategik yang merangkumi MOU, kerja-kerja SIPA, kerja-kerja RDIC, latihan sakutan, perundingan dan khidmat nasihat teknikal. Yang keempat ada ISRAQ iaitu perjalanan kerjaya pegawai-pegawai NAHRIM dalam bentuk SME atau Subject Matter Expert dan penerbitan dalam jurnal dan majalah-majalah kaitan. Bagi mengharumnya arus penyelidikan negara, NAHRIM sedang dalam rangka pelan pengukuhan organisasi dengan cadangan
Pertama, menambah bilangan penyelidik. Yang kedua, melahirkan subjek matter expert atau pakar dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pengkomersialan produk inovasi, contohnya sistem penuaian air hujan atau SPAH. Yang keempat, melahirkan penyelidik yang profesional dan diiktiraf oleh badan-badan profesional dalam dan luar negara. Yang kelima, iaitu yang terakhir, itu menerbitkan jurnal penyelidikan yang berimpak tinggi. Kami juga mempunyai hasrat dan wawasan untuk menjadikan Nahrim menggunakan air 100% daripada hasil penyelidikan kami. InsyaAllah dengan adanya sistem SPAH, air bawah tanah, air atmosfera dan air serbaguna, Nahrim dalam sikit masa lagi tidak akan bergantung pada bekalan air terawat dari air Selangor.